Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nur Syazwani binti Syuing akan meneruskan sesi taklimat yang seterusnya berkenaan dengan DLP. Okey, objektif taklimat DLP pada hari ini adalah untuk memaklumkan dengan lebih terperinci kepada tuan-puan berkenaan program DLP. Yang kedua, membincangkan peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak yang terlibat. Dan yang ketiga, memaklumkan proses pelaksanaan DLP terutamanya di SK Kampung Tungku. Punca kuasa ataupun surat berkeliling ikhtisas yang menjadi rujukan kepada mana-mana sekolah yang membuka kelas DLP adalah surat berkeliling ikhtisas KPM bilangan 8 tahun 2018. Dan dalam surat berkeliling ini telah dinyatakan dengan jelas tentang garis panduan pelaksanaan DLP di sekolah-sekolah KPM mulai tahun 2018. Okey, sedikit pengenalan ringkas tentang DLP. DLP adalah program yang memberi pilihan kepada sekolah untuk mengadakan PDPC dalam bahasa Inggeris untuk subjek sains dan juga matematik. Dan program ini berbeza dengan program PPSMI yang kita dengar sebelum ni, di mana program PPSMI mewajibkan semua sekolah di bawah KPM melaksanakan PDPC dalam bahasa Inggeris untuk subjek sains dan matematik sepenuhnya. Tetapi tidak untuk program DLP. Sekolah diberi pilihan untuk melaksanakan ataupun membuka beberapa kelas DLP dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM lah. Okey, dan program DLP ini juga merupakan salah satu program yang dirangka di bawah dasar MBM MBI, iaitu dasar memertabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Okey, berikut ialah objektif KPM untuk program DLP ini, di mana KPM berhasrat untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris murid. Maksudnya memberi lebih masa kepada murid untuk menggunakan bahasa Inggeris tidak hanya dalam mata pelajaran ataupun PDPC bahasa Inggeris itu sendiri. Jadi murid boleh menggunakan bahasa Inggeris untuk belajar dalam bahasa Inggeris dalam subjek sains dan juga matematik. Yang kedua, memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan akses bagi penerokaan pelbagai bidang ilmu terutamanya dalam bidang sains dan juga matematik. Dan yang ketiga, meningkatkan kebolehpasaran murid dalam alam pekerjaan selepas tamat di peringkat SPM. Okey, kriteria penyertaan sekolah. Jadi mana-mana sekolah yang ingin membuka kelas DLP, sekolah perlu membuat permohonan kepada KPM dan perlu memastikan kriteria yang ditetapkan dapat dipenuhi. Okey, berikut ialah kriteria yang diperlukan. Yang pertama ialah sumber yang mencukupi, iaitu dari segi tenaga pengajar ataupun guru. Kemudian sumber untuk PDPC ataupun alat-alat bantu mengajar. Yang kedua, guru besar sendiri mempunyai perancangan untuk melaksanakan DLP dan ini melibatkan perbincangan di peringkat bersama dengan pihak-pihak yang berwajib. Dan yang ketiga, permohonan daripada ibu bapa atau penjaga melebihi daripada 15 permohonan ataupun 15 orang murid. Jadi kalau kurang daripada 15 orang murid, sekolah memang tidak dibenarkan untuk membuka kelas DLP, melainkan untuk sekolah yang kurang murid ataupun SKM. Okey, kriteria yang keempat, pencapaian minimum tahap penguasaan dalam mata pelajaran bahasa Melayu sekolah tersebut dalam keputusan UPSR tahun sebelum mesti menyamai ataupun melebihi sasaran KPM. Dan kriteria ini juga pihak sekolah ambil kira untuk kita terima murid masuk ke kelas DLP. Okey, penetapan mata pelajaran di peringkat sekolah rendah untuk DLP hanya 2 subjek saja, iaitu sains dan juga matematik. Okey.
dokumen kurikulum dan buku teks yang digunakan adalah kontennya sama dengan yang digunakan oleh murid di aliran perdana yang belajar sains dan matematik dalam bahasa Melayu. Tetapi untuk murid DLP, bahan yang disediakan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, iaitu yang pertama di SKP. Ini lebih kepada guru-guru lah untuk merancang PDPC sepanjang tahun. Kemudian yang kedua ialah borang pelaporan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. PBD pun disediakan dalam bahasa Inggeris untuk murid DLP dan juga buku teks dan buku latihan aktiviti untuk tahap 1 sajalah. Bila masuk di tahun 4, 5 dan 6, mereka tidak lagi dibekalkan dengan buku aktiviti, hanya buku teks sahaja. Peruntukan masa PDP untuk kelas DLP sama seperti kelas aliran perdana, iaitu sains diperuntukkan sebanyak 3 waktu ataupun 90 minit seminggu, dan juga matematik diperuntukkan sebanyak 6 waktu ataupun 180 minit seminggu. Okey, seterusnya berkenaan dengan pentaksiran untuk murid DLP. Okey, pentaksiran bilik darjah ataupun PBD ini kita laksanakan dalam 2 bahasa. Dan kita di SK Kampung Tungku mengikut standard seperti peperiksaan pusat lah. Dalam PPSR di mana soalan pentaksiran adalah dalam 2 bahasa. Tapi untuk murid DLP mesti menjawab dalam bahasa Inggeris. Dan untuk murid aliran perdana yang belajar dalam bahasa Melayu juga perlu menjawab dalam bahasa Melayu ataupun bahasa pengantar mengikut jenis sekolah lah. Contoh kalau di SJKC mereka akan jawab dalam bahasa pengantar, bahasa Cina dan juga untuk bahasa Tamil di SJKT. Okey. Okey, dan seterusnya ialah tindakan. Tindakan yang perlu ibu bapa penjaga ambil untuk memohon supaya anak berada dalam kelas DLP. Okey, yang pertama perlu membuat permohonan menggunakan borang permohonan. Borang ini sekolah akan edarkan pada minggu pertama persekolahan bila ada sesi bersemuka nanti. Dan borang ini perlu diserahkan semula kepada guru kelas. Okey, seterusnya sekiranya permohonan diluluskan, ini bermakna sekiranya permohonan tuan-puan diluluskan bermakna anak tuan-puan memenuhi kriteria yang sepatutnya lah untuk berada di kelas DLP. Dan kriteria itu adalah sekurang-kurangnya menguasai kemahiran asas membaca, menulis, mengira dalam 2 bahasa, dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Kerana bila murid yang belum menguasai 3 kemahiran ataupun kemahiran menulis, membaca, mengira ini dengan baik, murid ini akan menghadapi cabaran lebih sikit daripada rakan-rakan yang lain. Satu, cabaran untuk dia memahami kemahiran itu sendiri, dan yang kedua ialah cabaran untuk dia memahami konsep dalam sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi saya percaya tuan-puan lebih maklum, lebih arif dan lebih tahu tentang keupayaan dan juga kemampuan anak tuan-puan sama ada boleh atau tidak berada di dalam kelas DLP. Dan tempoh berada dalam kelas DLP ni ialah lama tuan-puan, daripada darjah 1 sehingga darjah 6, tamat di tahun 6, dan tidak boleh menarik diri daripada program inilah. Bila permohonan diluluskan, tuan-puan akan menerima satu surat, dan surat ini ialah surat kebenaran dan surat akuan, dan dikira juga sebagai surat aku janjilah. Dan untuk makluman juga, sekiranya anak tuan-puan berpindah ke sekolah yang lain, tuan-puan perlu mencari sekolah yang menawarkan kelas DLP. Okey, sekiranya permohonan tidak diluluskan, tuan-puan masih boleh mengemukakan rayuan kepada pihak sekolah secara bertulis. Dan rayuan adalah mengikut pertimbangan
dan juga kekosongan untuk kelas DLP. Dan untuk memastikan kejayaan program DLP ini adalah amat-amat diperlukan sokongan dan kesediaan daripada semua pihak. Sekian daripada saya untuk sesi taklimat berkenaan DLP. Terima kasih dan Assalamualaikum.